Pada bulan Februari 2013 di Los Angeles, tubuh seorang wanita muda ditemui terapung di tangki air sebuah hotel. Hotel yang dinamakan Hotel Cecil itu telah dibina sekitar tahun 1924 dan dipercayai telah menerima sumpahan. Ia selepas berlaku beberapa tragedi buruk di dalam bilik hotel itu sepanjang operasinya. Kematian Elisa Lam agak membingungkan orang ramai di seluruh dunia. Manakan tidak, tingkah laku pelik sebelum kematiannya berjaya direkam oleh CCTV hotel tersebut. Segalanya bermula apabila pada 2013, Lam Hoi, yang juga dikenali sebagai Elisa juga merupakan seorang pelajar universiti di Kanada, telah memutuskan untuk menjelajah pantai barat Amerika Syarikat secara bersendirian. Ketika itu usianya adalah sekitar 21 tahun. Ibu bapanya berasa bimbang akan keselamatan Elisa. Namun mereka hanya mampu berharap perjalanan anaknya itu selamat. Ibu bapanya memang tidak menyangka bahawa mereka tidak akan melihatnya hidup lagi selepas itu. Setibanya di Los Angeles, Elisa telah menginap di sebuah hotel yang terkenal yang dinamakan Hotel Cecil. Hotel ini terkenal kerana ia merupakan tempat beberapa kejadian bunuh diri serta pembunuhan. Hotel ini juga dikatakan tempat berlakunya kes pembunuhan berantai dan juga dilaporkan berhantu. Pada hari-hari sebelum kehilangannya, Elisa aktif di media sosial, mengemaskini akaun media sosialnya secara kerap. Dan melalui kemaskininya yang kerap itu juga, diketahui bahawa dia telah mengunjungi Taman Binatang di San Diego pada 28 Januari sebelum mengambil keputusan untuk menginap di Hotel Cecil pada sebelah malamnya. Sepatutnya pada malam tersebut dia perlu berkongsi bilik bersama penghuni lain. Tetapi disebabkan gangguan bipolarnya, Elisa telah ditempatkan di sebuah bilik secara berseorangan. Sesetengah pihak berpendapat gangguan mentalnya itu sengaja direka oleh kaki tangan hotel untuk membuatkan seolah-olah Elisa tidak sihat dari segi mental. Walau bagaimanapun disebabkan itu, Elisa telah mendapat ruang untuk dirinya sendiri dan dia telah tinggal di sana sehingga dirinya dilaporkan hilang. Pada malam kedua Elisa menginap di hotel itu, dia seakan mengeluh dalam hantaran sosial medianya apabila menulis perkataan creeper. Dan dia seolah-olah menggambarkan perasaan seramnya ketika bermalam di hotel berkenaan. Tetapi tidak dapat dipastikan apakah maksud sebenar di sebalik hantarannya itu. Elisa kali terakhir dilihat masih hidup pada 31 Januari 2013. Dia kelihatan bersendirian membeli hadiah untuk keluarganya dan dilihat dalam keadaan yang baik. Pada hari itu dia sepatutnya telah mendaftar keluar dari hotel berkenaan. Tetapi sebaliknya berlaku apabila Elisa langsung tidak kelihatan selepas hari itu. Sepanjang percutiannya, dia kerap menghubungi kedua ibu bapanya bagi memberikan kabar terkini dirinya supaya dapat mengurangkan kebimbangan orang tuanya. Namun selepas 30 Januari 2013, langsung tiada apa-apa kabar berita dari Elisa. Ia membuatkan ibu bapanya mula merasa bimbang dan curiga. Pada 2 Februari 2013, kebimbangan ibu bapanya memuncak apabila masih lagi tiada kabar berita yang diperoleh dari anak mereka seperti selalu. Ibu bapa Elisa nekat untuk meminta bantuan dari pihak berkuasa Los Angeles, sebelum mereka nekat terbang ke sana untuk mencari Elisa sendiri. Setelah ibu bapanya tiba di hotel berkenaan, didapati barang-barang kepunyaan Elisa tersusun kemas dan tidak bersentuh kecuali telefon dan komputernya yang telah hilang. Kedudukannya yang tersusun seperti tiada apa yang ganas berlaku. Ia membuatkan seperti Elisa sengaja menghilangkan dirinya. Berselang 2 minggu kemudian, pihak polis telah mengeluarkan satu klip rekaman CCTV yang merekodkan Elisa sedang menggunakan lift hotel berkenaan. Rakaman itu berlaku pada 1 Februari 2013 yaitu sekitar pukul 2 pagi. Di dalam klip video itu kelihatan Elisa menekan butang kawalan yang terdapat pada lift berkenaan. Tetapi pintu lift itu tetap masih terbuka.
Elisa dilihat melangkah keluar sambil melihat ke kanan lalu ke kiri, dan melangkah masuk semula ke dalam lift itu dan bersembunyi di satu sudut di dalam lift berkenaan. Namun apakah yang membuatkan dia seakan-akan bersembunyi dari sesuatu? Persoalan ini sehingga kini hangat diperkatakan dan menimbulkan andaian yang pelbagai oleh orang ramai disebabkan tingkah laku Lisa yang agak misteri ini. Tetapi apa yang seterusnya berlaku adalah lebih misteri serta menyeramkan. Melalui video itu Lisa melangkah semula ke koridor lift berkenaan, tetapi masuk semula ke dalam lift itu dan menekan ke semua butang yang terdapat di dalam lift itu. Dia kemudiannya keluar semula dari lift itu melambaikan tangannya di depan pintu lift berkenaan. Dia seakan-akan mengajak seseorang masuk ke lift itu. Selepas beberapa ketika dia kemudiannya beredar dari tempat tersebut, dan pintu lift itu tertutup selepas Lisa berlalu pergi. Apa yang ganjilnya tiada seorang pun yang masuk ke lift tersebut, dan dengan siapakah Lisa melambai tangannya? Berselang 3 hari selepas perkongsian video CCTV tersebut oleh pihak polis, terdapat pelanggan hotel berkenaan yang mengadu terdapat rasa pelik dan bau yang kurang menyenangkan keluar dari sumber air hotel berkenaan. Sehubungan dengan aduan itu, pada 19 Februari 2013, pekerja hotel berkenaan telah melakukan pemeriksaan untuk mencari punca masalah bau pada sumber air mereka. Satu perkara yang sangat memeranjatkan telah berlaku. Pekerja berkenaan telah menjumpai tubuh wanita yang tidak berpakaian telah terapung di dalam tangki air yang terletak di atas bumbung berkenaan. Elisa yang dijumpai terapung dengan muka menghadap ke atas disyaki lemas selepas satu bedah siasat dibuat, dan gangguan bipolar yang dialaminya dikaitkan sebagai faktor utama kematiannya itu. Tetapi apakah kaitannya gangguan bipolar dengan kematiannya? Ada teori mengatakan ia disebabkan kecelaruan mindanya, lalu ia telah membawanya ke bumbung hotel berkenaan dan masuk ke dalam tangki air berkenaan yang membuatkannya lemas. Lalu selepas itu badannya tidak berjaya ditemui untuk beberapa minggu. Pakaiannya telah ditemui terapung di sebelah tubuhnya, dan pakaian itu dijumpai dalam keadaan baik. Tiada bukti pergelutan atau kekasaran ditemui. Ini menunjukkan dia bukanlah diserang secara fizikal atau seksual. Namun ia juga tidak mampu membuktikan Elisa mati disebabkan bunuh diri. Tiada apa-apa bahan yang menghayalkan ditemui dalam badannya kecuali sesedikit alkohol dan obat dalam tubuhnya. Kematiannya cukup misteri dan bermacam persoalan mula timbul selepas penemuan tubuh Elisa. Pertama, bagaimana Lisa mampu untuk menaiki bumbung paling atas hotel berkenaan, sedangkan pintu untuk sampai ke bahagian atas telah dikunci, dan jika berjaya sekalipun ia dibuka, ia akan mengaktifkan penggerai yang merupakan ciri keselamatan untuk hotel tersebut. Mustahil gadis seperti Lisa mampu memadamkan sistem keselamatan hotel berkenaan. Kedua, bagaimana Lisa mampu memanjat tangki air hotel berkenaan yang setinggi 3,5 meter dan tidak ada tangga yang tersedia untuk menaiki tangki berkenaan. Ketiga, sekiranya Lisa mampu memanjat tangki air berkenaan sekalipun, dan cuba terjun ke dalam satu-satunya lubang yang ada pada tangki tersebut, dia perlu membuka pintu tangki berkenaan yang seberat kira-kira 35 kg. Ia cukup sukar untuk dibuka seorang diri, lebih-lebih lagi oleh gadis seperti Lisa. Lisa juga pasti akan mengalami kesukaran untuk menutup semula lubang berkenaan kerana penutup lubang itu agak berat. Ada yang berpendapat sebenarnya dia telah dibunuh manakala mayatnya telah dibuang ke dalam tangki air hotel tersebut. Tanggapan ini muncul koran laporan autopsi yang ada menyebutkan pengumpulan darah di bahagian sulitnya. Tetapi boleh jadi ia adalah sebahagian daripada proses penguraian mayat atau memang benar ia tanda keganasan telah berlaku ke atasnya. Tingkah laku peliknya ketika di dalam lift tidak menunjukkan bahawa dia cuba melarikan diri dari seseorang. Walaupun tidak diketahui berapa lama masa berlalu antara kejadian di lift tersebut dengan waktu kematiannya. Satu lagi teori pula mengatakan, Elisa dikatakan mati akibat terlebih dos dan khayal, dan ia tidak berjaya dikesan di dalam tubuh badannya disebabkan tubuhnya yang agak lama untuk ditemukan.
kepada individu-individu yang lebih percaya kepada perkara yang lebih spiritual. Mereka berpendapat Elisa dikatakan telah dirasuk oleh kekuatan gaib yang kuat. Lantaran itu ia menyebabkan kematian Elisa yang cukup misteri. Manakala bagi segelintir individu yang skeptikal pula percaya, video CCTV yang dikeluarkan itu sebenarnya telah disunting semula oleh kaki tangan hotel atau pihak polis bagi menyembunyikan sesuatu. Namun ia telah dinafikan oleh kedua-dua pihak. Konspirasi yang lebih liar mengenai kematian Elisa pula mengatakan dia telah dibunuh disebabkan hantaran-hantaran di media sosial mengenai projek rahsia ketenteraan negara Kanada. Berdasarkan teori-teori yang bertebaran, kemungkinan punca kematian Elisa adalah sesuatu perkara yang munasabah dan bukanlah terlalu misteri. Kerana terdapat satu kejadian di mana tetamu di hotel itu yang tersesat menggunakan pintu kecemasan kebakaran, yang juga membawa mereka ke bahagian bumbung paling atas hotel berkenaan. Sebagai tambahan, beberapa tahun sebelum kematian misteri ini, sekumpulan remaja pernah ditangkap menceroboh bahagian paling atas bumbung hotel berkenaan. Ia membuktikan bumbung hotel berkenaan bukanlah terlalu sukar untuk dinaiki seperti yang diceritakan. Masih banyak yang perlu dijelaskan, dan kemungkinan besar kebenaran itu tidak akan pernah diketahui. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi di video seterusnya.